Selamat sejahtera, nama saya Naziri Denis, BG23110282. Sebagai pendahuluan, perpaduan nasional sebagai tunjang utama dalam pembinaan sesebuah negara yang aman, makmur dan progresif. Namun, ancaman perkauman sering muncul sebagai cabaran besar untuk mencapai matlamat perpaduan, terutamanya di negara majmuk seperti Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan etnik. Perkauman boleh dilihat sebagai pahaman atau sikap yang menganggap kumpulan etnik tertentu lebih unggul, mendorong prasangka, diskriminasi, dan permusuhan antara kumpulan etnik. Perkauman boleh membawa kepada ketegangan sosial, konflik, dan ketidakstabilan politik seperti yang berlaku semasa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Oleh itu, pelbagai punca dan kesan yang boleh kita jelaskan bagi mengelakkan berlakunya perkauman berlanjutan. Sekian itu sahaja. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Neville Hokawe, nombor matriks BI23110129. Hari ini saya akan membentangkan tentang punca berlakunya perkauman. Punca yang pertama adalah pengaruh asing dan campur tangan luar. Pengaruh asing dan campur tangan luar boleh menjejaskan kestabilan dan perpaduan Malaysia. Sebagai contoh, sokongan kepada kumpulan ekstremis seperti kumpulan Abu Sayyaf di Filipina yang merebak ke Malaysia, khususnya di Sabah. Dan punca yang kedua adalah pengaruh penjajahan. Konflik perkauman tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi disebabkan oleh kesan penjajahan. Kepentingan integrasi dan toleransi antara kaum adalah sangat penting dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dan punca yang ketiga adalah ancaman perkauman. Isu perkauman boleh menjejaskan kebaikan dan perpaduan negara. Sebab ketegangan perkauman boleh meletakkan kestabilan dan keselamatan negara dalam berbahaya. Sebagai contoh, pada 13 Mei 1969, Malaysia menyaksikan rusuhan kaum yang serius antara kaum Melayu dan Cina. Dan untuk punca yang keempat adalah serangan Lanun di Sabah. Aktiviti Lanun yang serius di perairan Sabah sebelum dan selepas pembentukan Malaysia. Penggunaan konsep mundu untuk menerangkan aktiviti pelanunan, merompakan laut dan penculikan di perairan Sabah. Keperluan untuk menjaga keharmonian dan toleransi antara kaum untuk mengelakkan konflik berbahaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Najmi bin Ahmad Kusyani. Saya ingin menerangkan punca ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang pertama sekali adalah ketidakadilan sosial dan ekonomi berdasarkan etnik. Ketidakseimbangan penguasaan ekonomi antara etnik, di mana etnik Cina sering mendapat manfaat lebih besar berbanding Melayu dan India. Jurang ekonomi memperdalam rasa ketidakpuasan hati dan menimbulkan rasa berat sebelah. Seterusnya adalah pemilihan kekayaan yang tidak seimbang. Pengasingan sosial dan ekonomi mengikut kaum, di mana setiap kelompok etnik cenderung berinteraksi dan bekerjasama hanya sesama golongan kaumnya sendiri. Jurang pendapatan yang berbeza antara kaum menimbulkan rasa tidak puas hati dan persaingan ekonomi yang tidak sihat. Selain itu, peristiwa 13 Mei 1969 terjadi berdarah yang meninggalkan kesan mendalam terhadap politik, ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia. Faktor penyumbang termasuk kesan pendudukan Jepun dan peninggalan penjajah Inggeris serta diskriminasi yang merenggangkan hubungan antara kaum. Akhir sekali, dasar keutamaan Bumi Putera. Dasar yang memberikan keutamaan kepada Bumi Putera dalam sektor awam dan pendidikan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan masyarakat bukan Bumi Putera. Kehilangan bakat bukan Bumi Putera yang mencari peluang di luar negara melemahkan daya saingan negara. Dan itulah sahaja daripada punca ketidakadilan ekonomi dan sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Amirullah dan nama matriks saya ialah BG23110163. Bagi
melanjutkan perbincangan kita, saya akan menerangkan tentang punca berlakunya perkauman daripada segi faktor sejarah. Perkauman di Malaysia berpunca daripada warisan penjajahan kolonial British yang berlangsung berabad-abad lamanya. Dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan oleh penjajah British telah menyebabkan jurang antara kaum Melayu, Cina dan India semakin melebar. Penjajah British telah secara sengaja memisahkan dan mengelompokkan kaum-kaum utama di tanah Melayu berdasarkan peranan ekonomi tertentu. Ini menyebabkan jurang sosioekonomi yang ketara antara kaum, di mana kaum Cina dan India lebih banyak peluang ekonomi dan kemajuan material manakala orang Melayu ketinggalan. Situasi ini menimbulkan rasa puas hati, tidak puas hati, dan kekecewaan di kalangan orang Melayu, memupuk sikap curiga antara kaum serta sentimen perkauman terhadap penjajah British. Dan akhir sekali, untuk mengatasi cabaran perkauman yang berpunca daripada warisan kolonial ini, diperlukan usaha menyeluruh dan berterusan termasuk memperbaiki jurang sosioekonomi, mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, serta memupuk semangat kebangsaan yang mempunyai identiti etnik. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Lutfi Azim bin Muhammad Nasir. Untuk meneruskan pembentangan ini, saya akan mengulaskan tentang punca berlakunya masalah perkauman yang disebabkan oleh media massa. Media massa seringkali melaporkan berita secara tidak seimbang. Contohnya, jika pihak berkuasa mengaitkan jenayah dengan etnik tertentu, ini menimbulkan persepsi negatif terhadap keseluruhan komuniti tersebut. Sikap tidak adil ini merugikan ahli komuniti dan mempengaruhi hubungan antara kelompok dengan menanamkan prasangka dan ketidakpercayaan. Jamilah Haji Ahmad pada tahun 2015 dalam bukunya Media and Ethnic Relation in Malaysia meneliti dampak pemberitaan tidak adil terhadap stereotip racial ini. Kadang-kadang, media sengaja memperbesarkan isu perkauman untuk menarik perhatian dan meningkatkan pendapatan mereka. Meski tujuan sensasi ini untuk menarik pembaca atau penonton, akibatnya ketegangan antara kaum meningkat. Media yang tidak memiliki wartawan dari berbagai latar belakang etnik cenderung melaporkan berita dengan sudut pandang dominan dari etnis tertentu, menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap isu-isu etnik lain. Zaharum Nain pada tahun 2002 dalam struktur industri media melihat bagaimana pemilikan media di Malaysia mempengaruhi konten berita. Selain itu, media juga dipengaruhi oleh pemilik atau penyalur dengan agenda ekonomi atau politik tertentu. Media massa digunakan untuk mengedarkan propaganda yang bersifat konflik. Ini memperburukkan perpecahan etnis dan menghambat upaya dalam mencipta persatuan nasional. Casey Hirsch pada tahun 2017 dalam artikelnya Media Framing of Ethnic Minorities in Malaysia meneliti dampak media terhadap hubungan antara etnik. Akhir sekali, terdapat segelintir masyarakat yang sering menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita palsu. Algoritma media sosial yang mengutamakan konten sensasi telah mempercepatkan penyebaran pesan perkauman ini. Pengguna yang tidak bertanggungjawab dapat dengan mudah menyebarkan berita palsu dan meningkatkan ketegangan antara kelompok kaum. Anonimitas di media sosial juga memberi peluang kepada individu menyebarkan kebencian tanpa perlu bertanggungjawab atas tindakan mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahira binti Ong alias Muhammad Asli, nombor metrik BG 23110253. Saya akan membentangkan isi bagi kesan perkauman terhadap gagasan kesejahteraan di Malaysia, iaitu perpaduan negara terjejas. Malaysia, sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dari segi kaum, etnik dan budaya seperti Melayu, Cina, India, serta pelbagai suku kaum di Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian ini boleh dinilai melalui aspek-aspek kehidupan seperti bahasa, agama, adat resam dan makanan, di mana semua perkara ini menjadi satu keunikan yang hanya ada di Malaysia. Isu perkauman adalah isu yang sering dibangkitkan di akhbar dan media sosial. Isu perkauman ini timbul kerana wujudnya parti politik yang berasaskan kaum, di mana mereka menggalakkan lagi rakyat Malaysia untuk bersifat berpuak-puak dengan kaum yang lain. Dalam Transformasi Nasional 2050 atau TN50 menyatakan hasrat untuk membentuk sebuah negara yang boleh menjadi contoh pada negara yang lain. Sebagai contoh,
wujud satu pemikiran dalam kepelbagaian yang diiktiraf dunia dalam kalangan rakyat Malaysia. Akhir sekali, seperti yang kita tahu, tanpa perpaduan kaum, keamanan dalam kalangan rakyat tidak dapat diwujudkan kerana ia akan menyebabkan berlaku kesalahfahaman antara rakyat yang boleh menghancurkan keamanan sesebuah negara. Jelaslah bahawa perpaduan negara terjejas merupakan kesan yang dapat dilihat melalui perkauman yang menggugat gagasan kesejahteraan di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Azila binti Ahmad. Hari ini saya akan membentangkan mengenai ketidakstabilan politik terhadap perpaduan dan keharmonian Malaysia. Walaupun negara kita kaya dengan kepelbagaian etnik dan agama, tetapi situasi politik yang tidak menentu dan ketidaksamaan dalam pengagihan kuasa boleh menjejaskan perpaduan. Retorik kebencian dan diskriminasi sering menyuburkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat dan mencetuskan ketegangan sosial dan etnik. Yang kedua, menurut Anwar Musa, perebutan kuasa dan jawatan oleh segelintir pemimpin politik meningkatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi negara. Parti-parti politik berasaskan kaum dan agama seperti UMNO, MCA dan MIC lebih berfokus kepada hak kumpulan masing-masing, mengakibatkan perpaduan negara terjejas. Tindakan mereka memburukkan lagi perpecahan dan konflik serta menggalang pembentukan masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Dan akhir sekali, ketidakmampuan kita untuk melahirkan pemimpin yang menghormati semua kaum menjadikan keadaan ini huru-hara. Penentangan terhadap dasar seperti bahasa kebangsaan dan sekolah bersepadu mencerminkan ketakutan dan ketidakpercayaan mendalam terhadap perubahan yang mengancam identiti kaum. Kesimpulannya, semua pihak perlu menyedari bahawa ketidakstabilan politik dan bekerjasama untuk memastikan keamanan dan kemakmuran masyarakat terpelihara. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azila binti Ahmad dan seterusnya saya akan membentangkan kesan daripada bahaya perkauman kepada gagasan sejahtera perpaduan nasional di Malaysia, iaitu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang pertama ialah jurang pendapatan dan ekonomi antara etnik. Di Malaysia, perbezaan ekonomi antara etnik merupakan satu cabaran besar dalam usaha untuk memperkukuhkan perpaduan nasional. Contohnya, etnik Cina sering mendominasi dalam sektor perdagangan, meninggalkan etnik lain dengan akses yang lebih terhad. Ini boleh menyebabkan ketidakadilan sosial dan memperkuatkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Yang kedua, perpecahan antara rakyat. Ketidakadilan sosial dan ekonomi berdasarkan kaum juga memperburuk perpecahan di kalangan rakyat. Pengasingan sosial dan ekonomi mengikut etnik menghalang interaksi yang luas antara masyarakat berbeza, menyulitkan usaha untuk mencapai perpaduan nasional yang sejati. Dan yang terakhir, kehilangan tenaga mahir dan peluang. Ketidaksamaan dalam keutamaan sosioekonomi boleh mengakibatkan kehilangan bakat dan peluang di Malaysia. Kebijaksanaan yang memberikan keistimewaan tertentu kepada sesetengah etnik boleh menghadkan potensi pembangunan ekonomi negara dan menjejaskan daya saing di peringkat global. Akhir kata, bagi memastikan kestabilan dan kesejahteraan jangka panjang Malaysia, penting untuk mengatasi ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara etnik dengan tindakan yang adil dan saksama. Ini penting bagi memupuk perpaduan nasional yang kuat dan masyarakat yang harmonis. Hello, nama saya Muhammad Turifan Afiq bin Hamdin dan nombor metrik saya ialah BG23110315. Hari ini saya akan membicarakan tentang bahaya perkauman terhadap gagasan kesejahteraan di Malaysia, iaitu kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi yang berkaitan dengan perkauman adalah isu rumit yang boleh berlaku melalui beberapa punca yang berbeza. Diskriminasi kaum mengakibatkan pengangguran yang tinggi dan pengeluaran ekonomi keseluruhan yang lebih rendah dengan menghalang kumpulan minoriti daripada mendapatkan peluang pekerjaan, pendidikan dan latihan. Ketidakseimbangan ekonomi yang mendalam juga disebabkan oleh jurang kekayaan dan pendapatan.
Tambahan pula, perkauman yang berleluasa boleh menghalang pelabur asing dan pelabur domestik untuk melabur di Malaysia. Selain itu, konflik etnik boleh mengakibatkan rusuhan, demonstrasi dan tindakan ganas yang merosakkan harta benda awam, mendatangkan kemudaratan kepada infrastruktur dan menghalang pertumbuhan ekonomi. Perkauman juga mengakibatkan jurang yang ketara dalam peluang kesihatan dan pendidikan, yang dapat merendahkan produktiviti jangka panjang dan modal insan. Pengasingan ekonomi dan geografi yang disebabkan oleh perkauman meletakkan beberapa kumpulan etnik di tempat yang mempunyai prospek ekonomi dan infrastruktur yang tidak mencukupi, menjadikan lebih sukar untuk melepaskan diri daripada kitaran kemiskinan. Oleh itu, mengatasi kemerosotan ekonomi akibat perkauman memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berterusan, seperti membuat polisi bagi memastikan kesaksamaan dalam peluang pekerjaan, pendidikan dan akses kepada sumber daya. Seterusnya ialah meningkatkan kesedaran dan pendidikan di sekolah dan program kesedaran korporat bagi mengubah sikap dan persepsi negatif yang berkaitan dengan perkauman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Hairi Muhammad Safi. Hari ini saya ingin membentangkan kesan perkauman terhadap negara, iaitu mengancam keselamatan negara. Perkauman membawa maksud kaum kerabat, sanak saudara, golongan atau puak, suku bangsa atau kesukuan. Perasaan berlebihan berkaitan dengan perbezaan bangsa dalam negara berbilang kaum. Ancaman terhadap keselamatan negara, iaitu perkauman yang tidak terkawal, boleh menyebabkan pelbagai ancaman serius dan multidimensi terhadap keselamatan negara. Konflik etnik merupakan ancaman utama yang boleh timbul daripada perkauman. Konflik etnik melibatkan pertikaian, ketegangan atau permusuhan antara kumpulan etnik atau kaum yang berbeza. Faktor penyebab konflik etnik adalah perbezaan budaya, persaingan ekonomi politik, sejarah pergolakan serta manipulasi politik. Contohnya, rusuhan Mei 1969 di Malaysia yang berpunca daripada perbezaan politik dan pengaruh parti Kaubinis. Impak negatif konflik etnik adalah keselamatan ekonomi negara terganggu, campur tangan asing dalam hal negara, projek pembangunan infrastruktur terbengkalai, aktiviti perniagaan dan perdagangan terjejas, pembangunan ekonomi dan sosial negara terganggu, masyarakat berpecah belah dan terasing antara satu sama lain. Tindakan yang perlu diambil adalah isu perkauman yang boleh menyebabkan mengancam keselamatan negara perlu ditangani dengan serius dan segera. Semua pihak termasuk kerajaan, masyarakat sivil dan rakyat perlu berganding bahu untuk menangani isu ini. Hanya dengan cara itu keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat dapat dipelihara dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iqmal bin Bedirin, nomor metrik BG23110494, dan sebagai kesimpulan, perkauman merupakan ancaman serius terhadap perpaduan nasional di Malaysia. Masalah ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum seperti jurang pendapatan dan ekonomi perlu ditangani dengan adil dan saksama. Jika permasalahan ini dibiarkan berlarut, ia akan menyukarkan Malaysia untuk mencapai masyarakat yang harmoni dan perpaduan yang kukuh. Langkah-langkah seperti memperkenalkan dasar ekonomi baru DEB dan mempergiatkan program-program interaksi antara kaum telah diambil. Namun, ancaman perkauman masih berterusan sehingga hari ini dah perlu ditangani dengan lebih efektif. Penting bagi semua pihak, termasuk kerajaan, masyarakat dan juga rakyat untuk menyadari bahawa bahaya yang ditimbulkan oleh ketidakstabilan politik dan bekerjasama bagi memastikan keamanan dan kemakmuran masyarakat terpelihara. Terima kasih.